Baik. Terima kasih Yang Berhormat Kepong tentang audit kawasan hutan di negara kita ini. Mungkin YB Kepong ingin lagi supaya audit itu lebih terperinci, bukan sahaja berapa jumlah ekar atau hektar hutan dan yang lebihnya. Mungkin YB Kepong ingin lagi supaya dijelaskan berapa ribu atau ratus ribu atau juta ribu hektar hutan yang tinggal. Daripada hutan tu berapa ribu hektar kelapa sawit, berapa ribu ekar getah, berapa ribu ekar tanah yang terbiar, supaya tidak ada silap tafsiran tentang konsep bumi hijau kita, tentang kita menjaga alam sekitar, alam semula jadi kita. Sebab agensi-agensi antarabangsa mungkin tidak mentafsirkan ladang kelapa sawit sebagai kawasan hijau, dan oleh itu tidak boleh ditakrifkan begitu. Jadi mungkin kita ingin suatu audit yang memberi perincian yang jelas, supaya tidak ada kekeliruan. Nanti kita tafsirkan bahawa ladang kelapa sawit pun hutan juga, sebab dia pun pokok, dia pun hijau dan sebagainya. Apa pandangannya Bapak? Memang saya setuju dengan Tumpak. Saya setuju dengan Pak. Kita mesti mengadakan audit yang lebih terperinci. Lebih terperinci dengan penakrifan yang lebih jitu, tepat dan persis. Supaya kita boleh menguatkuasakan undang-undang dengan lebih berkesan. Lebih berkesan. Dan di setakat ini pun saya tahu Yang Berhormat Betong tu dia walaupun ada buat persiapan, tapi persiapan itu tak cukup. Memang tak cukup. Ya, memang tak cukup. Saya bagi satu contoh. Di Kepong kita ada Forest Research Institute, FRIM kita. Kawasan penyelidikan hutan tu memang lebih kurang mungkin 2000 ekar. Dan di sekeliling tu ada Bukit Tagar. Ada Bukit Tagar. Nah, Bukit Tagar ni memang kawasan tadahan. Kawasan tadahan ni memang penting. Memang ada kena-mena dengan itu orang undang-undang ni. Karena itu pemeliharaan kehidupan liar pun sama dengan kita nak itu memelihara kawasan tadahan. Dan kawasan tadahan ni ada kena-mena dengan bekalan air di negara kita. Negara kita. Dan di Bukit Tagar ni saya sering berapa 2-3 kali dah saya bangkitkan Bukit Tagar dengan Yang Berhormat Betong. Sebab itu Bukit Tagar ni bukan sahaja tu kawalan tu tak begitu ketat. Tak begitu ketat. Di Bukit Tagar pun ada itu tempat yang dijadikan pembuangan sampah. Memang ada dengan besar-besaran dengan Bukit Tagar. Dan saya hendak mengetahui daripada Yang Berhormat Betong tu, bagaimana pandangan Yang Berhormat Betong terhadap didirikan satu tempat luas untuk pembuangan sampah, pelupusan sampah. Di landfill tu dia katakan, landfill. Saya tak tahulah macam mana dia ada landfillnya. Landfill ni memang ada satu takrifan tu, satu tong lori sampah, 3 lori pasir. Itu landfill. Di Bukit Tagar sekarang tu kawasan itu pelupusan sampah tu, saya tak nampak banyak pasir juga. Dan ini satu masalah. Dan di kawasan tadahan air ni, Bukit Tagar ni, apakah keadaan itu pembalakan di situ?
Dari segi kalau kita nampak dari kawasan Kepong tu tak nampak ada pembalakan. Tapi sebalik bukit tu di sebelah yang sana tu yang tak nampak daripada Kepong tu, saya ingat tu kegiatan-kegiatan tak diingini itu berlaku di situ. Dan saya berharap yang berhormat Kepong Betong keliru sikit. Sama ada Betong Kepong tu susah tu sikit. Keliru sikit. Ya. Memang macam tu. Dan saya berharap bukan saja kita ada audit untuk hutan, bahkan audit untuk kawasan tadahan. Karena mengikut laporan media tu, kalau kita tak ambil tindakan, 2 tahun akan datang kita tak ada air dah. Kurang air, bekalan air di kawasan, di negara tropika penuh dengan air hujan. Pelik itu hairan binti pelik tu. Memang macam tu. Dan saya memberi peringatan pada yang berhormat Betong bukan Kepong, Betong. Kan itu perkara ini sangat dikelirukan. Ya, Keluar Kerai. Terima kasih Untuk Yang Ketua. Terima kasih Muhammad Kepong. Saya nak extendkan sikit hujah Kepong ini kepada mengapa rang undang-undang ini tidak memasukkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak dalam cakupan akta ini. Saya mengandaikan kenapa Sarawak tidak dimasukkan kerana sebahagian daripada kawasan hutan di Sarawak apabila siapnya rancangan ataupun pembangunan jana kuasa elektrik bakon, dia akan menenggelamkan suatu kawasan hutan yang luas. Artinya segala hidupan liar di dalam kawasan ini akan terpaksa meninggalkan kawasan secara sendiri ataupun mungkin ada program pemindahan besar-besaran. Dan kalau tidak berlaku program ini, mungkin banyak haiwan-haiwan hidupan liar ini akan menjadi korban. Ya. Jadi untuk mengelakkan kerajaan daripada terpaksa diambil tindakan melalui undang-undang ini nanti, maka adakah itu agaknya sebab mengapa rang undang-undang ini mengecualikan Sarawak daripada dikuatkuasakan? Terima kasih.